Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. UMNO hilang penasihat utama. Pemimpin veteran UMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah meletakkan jawatan sebagai pengerusi Lembaga Jemaah Penasihat Parti Melayu terbesar UMNO. Beliau dilaporkan menyerahkan surat peletakan jawatan tersebut kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada Isnin lalu. Surat yang tular itu, beliau mempersoalkan kewajarannya terus menjalinkan kerjasama dengan Bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Perhimpunan Agung UMNO 2020 telah meluluskan sebulat suara usul untuk memutus sebarang hubungan dengan Parti Bersatu. Tetapi usul itu telah mengambil masa untuk dilaksanakan, katanya di awal surat tersebut. Beliau jelas menyatakan kekecewaannya apabila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih mengekalkan mereka yang berada di dalam kerajaan yang gagal, iaitu Perikatan Nasional. Sudah tentu pimpinan yang dipilih dan anggota kerajaan yang mengganti kerajaan gagal telah direstui oleh pimpinan UMNO. Walaupun rata-rata orang ramai dan akar umbi menzahirkan kekecewaan mereka kerana hampir semua jawatan dipenuhi oleh mereka dari kerajaan gagal, ujarnya. Ayat ini menunjukkan beliau tidak menghadkan kecamannya kepada Bersatu sahaja, tetapi termasuk juga menteri dan timbalan menteri PAS dan GPS. Mereka ini bantu parti kita tebus kekalahan kita dalam PRU 14 dan akhiri parlimen yang tergantung. Bolehkah kita bergantung harap kepada mereka ini memberi kemenangan kepada parti kita dalam PRU 15 nanti? Soal beliau. UMNO telah memeterai ta'awun dengan PAS dalam Piagam Muafakat Nasional yang turut ditandatangani oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang pada Himpunan Penyatuan Ummah di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 14 September 2019. Namun Tengku Razali yang pernah dicalonkan oleh PAS sebagai Perdana Menteri Malaysia menyifatkan parti itu seperti pelacur. Beliau juga berkali-kali mengingatkan UMNO agar tidak menyokong Bersatu dalam pembentukan kerajaan Perikatan Nasional. Dalam satu wawancara dengan Sinar Harian pada 7 Julai lalu, beliau menegaskan UMNO adalah parti yang dominan dan mempunyai kekuatan akar umbi dan tidak harus menyokong Bersatu. Banyak orang tidak sependapat dengan saya, tetapi saya rasa apabila kita berbuat demikian, maka kita sudah turunkan kita punya darjat. Kita parti terbesar tertua dalam negara ini. Orang pandang kita ini bukan parti lagi. Kita ini institusi politik, katanya. Beliau juga telah menggesa supaya menteri dan timbalan menteri serta pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC dari UMNO meletak jawatan serta menarik balik sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional. Namun apa yang diharapkan oleh Tengku Razali itu ternyata sia-sia belaka. Umpama mencurah garam kepada luka. Pada 13 September lalu, Timbalan Pengerusi Bersatu Johor Muhammad Nasir Hashim mengumumkan bahawa Perikatan Nasional Johor sudah bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN negeri itu tanpa kerjasama atau penglibatan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang. Muhammad Nasir Hashim mengkritik pimpinan UMNO Johor dalam kenyataannya. Kita jangkakan Perikatan Nasional Johor akan menang lebih 40 kerusi daripada semua kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan ini akan dibantu atas faktor ketidakmampuan Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad menerajui negeri ini, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Sebelum itu pada 8 September bercakap kepada utusan Malaysia, Hasni berkata UMNO tidak dapat memberi muka atau laluan kepada pihak lain untuk bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya akan datang. Kita di Johor sudah jelas apabila kita tetap dengan pendirian menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang akan datang dengan menggerakkan parti di bawah lambang BN. Malah kerusi-kerusi menang yang ditandingi Barisan Nasional sebelum ini akan terus ditandingi wakil kita.
Termasuk juga kerusi kita menang tetapi berpindah ke parti lain. Susah kita nak berkompromi soal itu. Mungkin ada perkara-perkara yang saya rasa boleh, tetapi untuk kita tidak mempertahankan parti atau tidak menggunakan lambang dacing adalah sukar untuk berlaku di negeri Johor, kata pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor itu. Ketegasan Menteri Besar Johor itu selari dengan pendirian Tengku Razali, tetapi perbuatan pucuk pimpinan UMNO menyimpang jauh dari idealisme beliau. Apapun, rakyat masih ada pilihan gabungan yang lebih baik pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Gabungan Pakatan Harapan jauh lebih mantap berbanding Perikatan Nasional yang bercelaru maupun Barisan Nasional yang dimusuhi bersatu.